Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله Masya Allah, la yasrifu su' illallah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh rahmat dan barakah ini masih lagi diberi peluang pada kita untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Sama-sama kita duduk, sama-sama kita mencari mengisi dada kita dengan ilmu-ilmu agama. Kita mohon dan kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan segala amal perbuatan kita ini sebagai ibadah yang akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan teruskan lagi pengajian kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin, taman orang-orang yang soleh, taman orang-orang yang baik untuk kita teladani, untuk kita telusuri dan jadikan dia sebagai panduan untuk kita capai redha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang menceritakan berkenaan dengan bersederhana dalam mengerjakan ibadah al-iqtisad fil ibadah. Bersederhana ketika mana kita melaksanakan ibadah. Buat tu janganlah istilah kata sampai lebih sangat, buat sekadarnya, dan kita kena pandang juga ketika mana kita melaksanakan ibadah, tengok juga perkara-perkara yang menjadi tuntutan kepada kita. Selain pada kita beribadah kepada Allah Ta'ala, bersembahyang, berpuasa, baca Al-Quran, berzikir, perlu juga kita melihat keadaan sekeliling, kerana kita manusia berhajat juga kepada perkara yang lain, dan dalam masa yang sama juga orang-orang yang menjadi tanggungjawab kita, mereka berhajat kepada kita, maka kita kena ambil perhatian juga, beri perhatian kepada orang yang ada di sekeliling kita, terutamanya ahli keluarga. Nak beribadah tak apa, nak bersedekah tak apa, tapi lihat juga kepada keperluan keluarga. Nak bagi sedekah bagus dah, hulur duit, bagi bantuan kepada orang lain, tapi dalam masa yang sama anak bini di rumah macam mana? Anak-anak yang nakkan makanan, isteri yang memerlukan pada perbelanjaan, maka perlu kita perhati kepada keperluan mereka. Malahan didahulukan keperluan diri dan juga ahli keluarga berbanding dengan sedekah kepada orang lain. Jadi kita nak ibadah tu bagus dah, nak bersedekah bagus dah, nak buat kebajikan bagus dah, tapi dalam masa yang sama tuntutan yang sepatutnya untuk diri dan kita dan juga keluarga bagi lepas dulu. Lepas pada tu barulah kita bantu pada orang lain. Dan sebelum kita baca tu, orang tegak ni pakai balut ni sepa ni. Balut ni retak sikit, tengah retak. Dia punya tulang satu je lah, bukan dua. Satu je. Dah 2 minggu lebih dah. Ikut tu, dia pun suruh pakai sebulan. Dia kata pakai balut ni sebulan. Kita 2 minggu dia jadi tak sedap duduk. Jadi 2 minggu pun berasa tak selesa. Buka ambil sembahyang dengan sempurna lah. Kemudian nak buat kereta, nak main duduk ni pun kalau pakai semen tu berasa tak selesa. Buang tu pakai duh ni je lah. Cuma apa yang anda boleh kongsi dan anda merasa sendiri. Sebelum ni duk baca kitab je, khusus berkenaan dengan Ashabul Jabirah. Kali tamu ni lepas ni nak kena. Kali tamu di sini mai. Jadi nak kongsi sikit cerita berkenaan dengan apa yang terlibat berkenaan dengan hukum fiqh, khususnya berkenaan dengan wuduk dan juga sembahyang kita. Bila kata nak balut benda yang patah ataupun nak semen ni, kalau kata nak semen, pastikan kita semen di atas at-taharah. Kita kena ambil wuduk dulu. Ambil wuduk dulu, jangan terus semen je. Siapa yang semen tanpa kita berwuduk, khususnya kalau di tangan, siapa yang semen tanpa berwuduk, maka sembahyang dia tu kena qada semula. Kena ulang balik. Sembahyang sekadar kata menghormati waktu. Kerana apa? Kerana dia berwuduk tak sempurna. Khususnya dekat tangan lah. Kalau kata semen dekat kaki lain. Semen dekat kaki, kita ambil ayat sembahyang, basuh kaki kanan, sakit kaki kiri yang kena semen contohnya. Jadi hak yang kaki tadi boleh digantikan dengan tayamum. Tapi kalau kata di tangan,
Tangan ni dia juga anggota wuduk dan juga dia anggota tayamum. Dua-dua tak sempurna. Wuduk pun tak sempurna, tayamum pun tak sempurna. Tak boleh nak ambil sempurna. Cara dia macam mana? Dia kena ulang balik sembahyang dia. Tapi ada jalan keluar. Dalam kitab fiqh manhaji sebut, kalaulah kita balut, kita semen tangan kita ni dalam keadaan kita bertaharah, maksudnya kita ambil wuduk dulu. Ambil wuduk, kita dah basuh dah. Kemudian baru semen, kita hanya sapu je di atas dia. Basuh takat mana yang boleh, kemudian yang semen tu hanya sapu saja. Jangan duk celup dengan semen tu pula. Celup dengan semen, dah semen tu berat, hak putih tu berat. Tu yang buang tu tak boleh nak pakai, jadi lenguh habis babu, buang. Hak putih, tapi dia berkata ada dua jenis. Satu ada warna putih, satu lagi ada warna biru. Warna biru tu katanya kena bayar sikit, wallahualam lah, anda tak pasti yang tu. Tapi kalau kata dua-dua tu, kalau kata celup dengan ayak, dia jadi berat lagi, kain basah. Cara macam mana hanya sapu. Tapi yang mana yang terbuka kena basuh. Dan dalam hal semen ni, bagi yang apa dalam kitab fiqh manhaji dia sebut, kalau kata balut tu lebih daripada had dia, juga kena ganti balik sembahyang tu. Maksudnya wuduk dia tak sempurna. Jadi dalam hal ni nak semen tu, khususnya doktor ataupun MA yang uruskan bahagian semen tu, dia tak boleh semen lebih daripada yang sepatutnya lah. Semen sekadarnya. Jangan pula dia geram punya pasal dia semen sampai ke bau. Contohnya lah, dia tadi nak main kerja pagi tadi, ada budak tu jerkah dia, tapi budak tu tak nampak dia. Dia duduk dalam kereta cermin gelap. Kata petang tu, budak tu main insiden patah tangan. Oh, budak ni jerkah aku, dia bubuh semen sampai ke bau. Contohnya. Dia bubuh semen, hang jerkah aku sangat, ambil tengok. Ambil tahu nak. Tapi tak apalah, dia bubuh tu sepasal lah. Tapi dia bertanggungjawab kalau kata hanya patah di pergelangan tangan. Contohlah cerita, namun tak tahu cara macam mana. Contohnya, kalau kata di pergelangan tangan, semen dia tak sampai ke bau pun, hanya sekadar kata dekat lengan je, di ke sikunya boleh duk basuh lagi. Tapi dia bubuh semen juga, maka dia bertanggungjawab. Doktor pun kena tahu juga benda-benda macam ni. Dia ada dalam kitab fiqh perubatan, diterangkan perkara-perkara ni. Jadi doktor bukan boleh buat keputusan lebih kurang. Bila mana melibatkan ibadah, melibatkan anggota wuduk, maka dia kena buat sekadarnya saja, tak boleh lebih. Kalau lebih dia bertanggungjawab. Sama lah juga kalau orang duk faham, duk ambil perhati tengok, doktor yang bagi kelulusan bagi orang yang bayar dam menggantikan melontar di Jamrah. Kan ada tim doktor yang dihantar pergi ke Mekah sana, mereka buat keputusan, saya tak boleh dah gauk ni, payah dah ni. Dan kan baru 10 hari bulan, 10 Zulhijjah. Tak boleh dah nak melontar 11 hari bulan tu, tak lepas dah ni, gauk sakit ni tak boleh lah. Tak boleh dia bagi kelulusan, tak apa bayar ataupun dengan cara bayar dam. Ataupun bagi orang lain dia bayar dam. Tak boleh dia buat lebih kurang macam tu. Dia kena tunggu sampailah dekat dengan 13 hari bulan. Ni pun nak habis dah ni. Dan dia tak melontar lagi. Barulah dibenarkan. Jadi tak boleh dia buat lebih kurang macam tu. Kalau dia buat juga, dia bertanggungjawab di atas keputusan dia. Doktor pun dia kena tahu juga berkenaan dengan hukum hakam. Dia kena tahu juga cara macam mana nak ibadah. Ibadah orang lain. Bukan dia yang ibadah. Tapi orang yang dia rawat tadi, dia bertanggungjawab di atas orang yang dia rawat tadi. Jadi, berkenaan dengan bab fiqh, bab balutan ni, seeloknya kalau kata kita ada peluang, ada ruang untuk berwuduk, maka berwuduklah dulu. Dan sepatutnya macam itulah. Ya. Kalau luka sebenarnya boleh basuh. Sebelum balut tu basuh. Anak saya umur lah ni umur 12 tahun lah. Dulu umur dia 4 tahun. 4 tahun ke 3 tahun lebih kurang macam tu. 3 tahun 4 tahun. Dia kena aksiden kereta. Kepala dia ni terkoyak kulit kepala ni 52 jarum. Saya pun ikutlah satu-satu daripada buat macam mana. Lepas pada pergi ke baling tu, depa sebelum hantar mai ke Sungai Petani, depa kena balut. Sebelum balut tu depa kena cuci dulu. Tengok benda tu, depa juri hayang. Depa juri hayang budak tu menjerit, sakit pedih lah kot. Jadi lepas tu depa lak buh kulit tu tampal elok kemudian balut. Maksud kata basuh dulu boleh. Maksudnya basuh dulu. Kalau boleh yang bahagian tu basuh dulu. Basuh muka, basuh tangan, bagi selesai balut. Contoh macam kita nak buh handy plus dekat tangan yang luka, sebelum kita sebelum dilekatkan handy plus tadi yang cara kakak tadi, ambil sembahyang dulu kemudian balut di situ. Balut kemudian barulah tampal. Lepas pada tu hanya lalu saya yang di atas dia ataupun sapu saja. Bolehlah, tak mesti kita buka. Kalau buka juga dia akan memburukkan lagi luka kita tadi, jadi lambat sembuh. Maka kita sapu saja di atas dia. Kalau luka pun macam itulah. Tapi biasanya luka
Duk tengok tu 5 hari, 5 hari hingga 5 hari tu dah biasanya dah okey dah. Dia jadi anak saya pun bila kata luka tu, dia duk balut hari pertama, hari kedua tu dia suruh buka dah. Dia kata biar kena udara cepat kering. Dia cepat sembuh banding dengan duk terperap dalam tu dia lambat sembuh. Jadi hari kedua kan hari ketiga dia suruh buka lah. Dia pun buka je lah, dia pun buka duduk di hospital. Kemudian apabila balik sat je. Jadi hanya luka luar saja. Kalau kata luka. Kalau kata tangan kita ni patah kemudian terkeluar, contohnya patah dua, terkeluar dia punya tulang tu, macam mana sementara dia nak masuk tu dia pakai basuh dulu. Kalau ada kotor apa kah, kalau boleh kita suruh basuh dulu. Muka basuh, tangan basuh, kemudian kepala dia sapu, kaki basuh, okay, dah sempurna dah balut. Bila dah balut, lepas pada tu wuduk dia hanya basuh muka, sapu saja tempat yang tak boleh basuh tadi. Kemudian basuh sekadar mana yang boleh. Contohnya kalau kata tangan, bahagian tangan terbuka, bahagian depan ni terbuka, basuh je depan ni. Yang selain ni dah simen, sapu saja di atas dia. Yang lain basuh, tangan sapu, kepala sapu dan kaki basuh. Sempurna dah wuduk dia. Tu dalam bab Ashabul Jabirah dalam kitab fiqh manhaji diterangkan selepas daripada perbincangan berkenaan dengan mashu al-khufain. Sapu di atas khuf. Baca kan fiqh manhaji di sini kan? Tak baca lah. Tapi jangan orang bincang. Anda rasa lah benda tu jangan bincang. Kemudian memang bukan orang selalu accident pun. Kita kena ni barulah tahu cerita sikit. Macam ni cara dia. Betul lah baru baca je bab tu, baru duduk bahas masa di Taman Lobak. Duk baca-baca, kena tu kita pun boleh praktis lah. Abang dekat doktor tu, sebelum balut ni boleh tak saya nak ambil semayang tu? Dia kata boleh, masuk dalam tu. Semuanya di hospital tu, di hospital baling lah secara khususnya. Dia punya singki dia tinggi. Memang singki tu tempat tu untuk buh simen je. Daripada timba, celup kain yang simen tu, dia pelekat tu bentukkan tangan kita supaya tak bergerak banyak. Kemudian macam tu je, singki dia tinggi. Jadi saya abang kata nak ambil ayat semayang, bolehlah basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Kaki tak boleh angkat. Angkat kaki sakut jatuh, lagi parah pula tangan ni. Jadi kaki tu tangguh tak dulu. Boleh kan tangguh basuh kaki ni, sedangkan terputus lama. Tak ada masalah. Tengok balik dalam kitab fiqh. Bersambung basuh tangan, kaki, kepala, kalau semua ni 4 anggota ni, basuh berturut-turut tu nama dia mualat. Dan mualat tu dikategorikan dalam perkara sunat. Bukannya wajib. Dia bukan mesti kita nak basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Tapi tertib mesti. Mesti tertib. Tak boleh basuh tangan, tak basuh muka. Tak edih. Dia basuh tangan, kemudian dia simen. Muka tak basuh. Tak edih lagi. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Kaki tak boleh nak basuh. Tinggal tak elok. Saya buat macam tu lah. Saya dah basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Kaki tak boleh, saya tak boleh angkat tinggi. Kemudian, mereka pun semen. Balik rumah, barulah basuh kaki. Sempurna dah wuduk kita. Sebelum daripada kita batal dan kita dah wuduk kita dah sempurna dah. Itu cara dia. Ada soalan kan nak tanya? Tak ada soalan. Ada soalan tanya. Tayamum kalau kata bukan melibatkan anggota tayamum. Betul macam cerita tadi. Kalau kata tangan ni dia juga anggota tayamum, dia juga anggota wuduk. Kan tayamum tu sapu, kita ambil tanah, retuk, kemudian sapu muka. Kemudian ambil kali kedua, tekap ke tanah, kemudian retuk, sapu tangan kanan, kemudian sapu tangan kiri. Tangan ni sebahagian daripada anggota tayamum. Jadi bila kata anggota tayamum, tak bolehlah kita tak sempurna juga. Wuduk pun tak sempurna, tayamum pun tak sempurna. Tu kalau kata melibatkan anggota tayamum. Kalau tak terlibat anggota tayamum, tak ada masalah. Macam cerita sahabat Nabi balik daripada perang, kepala dia luka, syujja ra'sahu. Dalam hadis tu sebut, kepala sahabat Nabi ni luka parah. Kemudian malam tu dia bermimpi. Dan esok pagi tu dia tanya sahabat-sahabat. Ya, wahai sahabat-sahabatku ni, apa pendapat kalian berkenaan dengan aku semalam aku bermimpi? Macam mana aku nak selesaikan janabah aku ni, hadas besar aku ni, macam mana? Sahabat-sahabat yang lain kata, kami ni tak jumpa lah jawapan, melainkan hang kena mandi. Sedangkan masa tu sejuk. Luka kepala dia luka parah. Dan keadaan masa tu sejuk. Dia pun mati. Dia dah mati. Daripada simpan semua, balik ke Madinah, ditanya kepada Rasulullah. Sahabat ni tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada salah seorang kami ni balik perang, kepala dia pecah lah, syujja ra'sahu ni, maksudnya luka parah. Kemudian kami minta dia, suruh dia mandi, kemudian dia mati. Macam mana pendapat kamu? Nabi marah. Nabi kata, qatalahumullah.
Mereka telah membunuhnya. Allah Ta'ala membunuh mereka. Maksudnya, tak sepatutnya untuk suruh mandi. Lalu Nabi kata, فَإِنَّ شِفَاءَ الْعَيْنِ السُّؤَالِ. Sesungguhnya, rawatan kepada kebingungan itu ialah bertanya. Patut bertanya aja dulu. Bertanya, aku tanya lebih orang yang tahu. Tak perlu pun sampai dia kena mandi, nak kena jurui tempat luka dia tu. Cukup sekadar kata dia basuh takat mana yang mampu. Kemudian dia bertayamum, selesai dah. Dia hanya basuh, bertayamum, kemudian balut, dan hanya lepas pada itu sapu saja di atas balutan dia. Jadi hanya bertanya saja. Jadi di sini daripada hadis ni, kitab fiqh manhaji dia menyebutkan hanya sekadar kata kita sapu saja di atas balutan tadi. Dan kalau kata bukan pada anggota tayamum, maka kita balut dia, dan di situ tak boleh kena air, tak boleh basuh, digantikan dengan tayamum, sapu muka dan juga sapu tangan. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Berkenaan dengan ni lalu sekali ya ni. Lepas ni esok tak, bila buka tak ada soalan ni. Soalan ni pun dia jarang-jarang mai. Jarang-jarang berlaku. Anak sendiri pun tak terbayang macam mana cara nak balut ni. Tak tahu macam mana. Kena barulah nampak. Dia punya keadaan dia macam mana. Ikut tu, bila ditanya doktor tu, dia kata balut ni tak boleh buka sebulan. Sebulan tak boleh buka. Jadi pun kita tak apalah, dengarlah dulu sambil-sambil kita baca study, tengok apa semua. Dia kata sebulan. Ingat dia bila dia sebut sebulan tu, maksudnya dia bertanggungjawab atas ibadah kita. Doktor bertanggungjawab atas ibadah kita. Kalau dia kata sebulan, saya tak buka sebulan kerana nasihat doktor. Dan kan saya rasa okey dah, selesai, elok apa semua dah. Tapi kita tak tahu. Dia tahulah sebab dia doktor. Tapi kita ni buat doktor pandai. Kita tak rasa tak selesa, kita buka. Kita buka sendiri. Duk rasa kata okey. Tapi kalau kata contohnya, balutan ni hanya sekadar kata contoh lah. Cerita kata, 3 minggu siap dah, selesai dah. Tak perlu sampai sebulan. Haram dia memfatwakan kata sampai sebulan. Dia kan 3 minggu tak boleh lebih. Kalau kata dia beritahu 3 minggu, dia beritahu kata sebulan, sepatutnya 3 minggu saja. Seminggu lagi tu dia bertanggungjawab. Tu kata tak boleh buat lebih kurang. Tak nak jadi doktor ni pun, mesti dia kena faham. Sebab apa yang katakan 3 minggu, sebab apa kata sebulan? Mesti kena ada pasal dah. Dia mengaji lah bab tu. Cuma saya ni boleh tahu kata, kita pun baca juga, duk tengok study sana sini sambil-sambil duk baca kitab ni. Dia kata kalau kata patah tulang secara khususnya, ni retak aja. Tapi kalau kata patah ni, dia akan bengkak dalam tempoh 3 hingga ke 5 hari. Lepas pada tu dia surut. Bila bengkak tu darah berkumpul tempat patah tadi. Kemudian bila kata dah surut, darah-darah tadi Allah Ta'ala ciptakan, dihidupkan semula tulang tadi, dia dicantumkan semula, tapi dalam tempoh 5 hari sampai ke 2 minggu, dia pembentukan tulang yang lembut. Tak boleh bergerak lagi. Gerak berlari itu masalah. Saya pun pakai, tengok macam tu lah. Saya pakai dalam tempoh 2 minggu. Kemudian, mulalah buka, basuh apa semua. Kemudian pakai balik. Pakai buka. Kemudian daripada 2 minggu sampai ke 6 minggu, dia akan membentuk tulang yang kerah. Lepas pada tu, dia akan jadi sempurna, elok, clear apa semua. Ambil masa lebih kurang dalam 5 bulan ataupun 6 bulan. Tulang tu akan normal balik lah. Dia kejap balik, dia penuh balik. Itu pun berdasarkan kepada pemakanan kita. Kalsium yang kita makan, makanan yang ada kalsium kita makan, pembentukan tulang tu akan jadi lebih cepat. Wallahualam. Itu berdasarkan pada bacaan betul kita tak tahulah. Mungkin ada siapa yang jadi doktor, kalau ada tersilap tolong perbetul lah. Itu berdasarkan pada bacaan enam. Kemudian sikit nak buat perkongsian bila mana tulang kita ni. Adalah Ustaz Nagorona, Ustaz Sobri di Mengkuang. Dia pernah kaki dia ni aksiden belah dengan kereta. Kaki dia hancur. Bila kata dah hancur ni, ambil makan masa jugalah. Masa-masa kat setahun lebih. Sementara nak boleh berjalan apa semua ni. Tapi dia kata, Ana alhamdulillah adalah jumpa seorang ni. Dia cerita kata main daripada Kulim. Mana tak pasti benar. Dia kata main daripada Kulim, jumpa di Masjid Mengkuang. Dia kata baca doa ni, baca ayat ni banyak-banyak, insya-Allah cepat sembuh. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Di dalam surah Allahumma salli dalam surah Al-Insan tak silap. Surah Al-Insan pada ayat-ayat akhir dah. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Kamilah yang mencipta mereka, wa shaddadna asrahum, dan kami kuatkan sendi-sendi dan juga saraf-saraf mereka. Dia kata baca, kalau kata untuk tangan patahkan tulang, patahkan bacah ni, insya-Allah mujarab akan jadi elok balik. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Dan apabila kami menghendakinya, kami gantikan ia dengan yang baru. Dia kata baca ni elok, alhamdulillah. Dan tengok dia duk amal tu nampak mujarab dan pun duk baca lah.
Selain daripada baca Fatihah. Ataupun kalau boleh nak kita erti baca Fatihah, suruh baca aja. Surah Fatihah tu mujarab cukup banyak. Suruh baca je, duduk semua. Baca sikit surah Fatihah. Tu hak kecil tu. Dia baca telo-telo pun tak baca. Suruh baca, suruh mui-mui sikit. Tak tahulah. Wallahu a'lam mana satu rawatan yang berkesan tak pasti. Tapi duk betul-betul duk pergi tanya hak yang boleh duk tengok tulang apa semua ni. Dia kata ni agak cepat. Wallahu a'lam lah. Dia lah kata macam tu. Kita ikut je lah. Tu yang berani juga buang semen pakai enduh je ni. Itulah sikit pengalaman nak rasa boleh kongsi bersama, mudah-mudahan memberi manfaat pada semua. Balik pada perbincangan kita, ada soalan ke? Tak ada soalan no? Faham no? Kalau ada soalan tanya je, sebab benda ni bukannya dia main selalu. Dalam kitab fiqh sikit je. Dalam kitab fiqh dia hanya sebut sikit je. Ayat tu ayat berapa tu? Surah Al-Insan kan? Al-Insan ayat 28. Surah Al-Insan ayat 28. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Baca sapu, baca selalulah. Baca dulu sebelum mayang, lepas mayang duk pegang sapu-sapu tu, insya-Allah mujarab. Balik pada perbincangan kita dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin pada tajuk bab menyatakan bersederhana di dalam mengerjakan ibadah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulum fid darain amin. Wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha salasan rawahu Muslim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah binasalah mereka yang berlebih-lebihan, iaitu bersusah payah bukan pada tempatnya. Diulanginya perkataan ini sebanyak 3 kali. Hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Ini Nabi nak cerita kepada kita, juga Imam Nawawi sebutkan kepada kita, diletakkan hadis ini di dalam tajuk bab menyatakan bersederhana dalam mengerjakan ibadah, al-ikhtisas fi ibadah, bersederhana. Jika mana kita nak ibadah, cukup sekadarnya sahaja. Tak perlulah lebih-lebih sangat. Maksudnya kalau kita buat lebih-lebih, tak memudaratkan diri, tak memudaratkan orang yang dipertanggungjawabkan kepada kita, tak ada masalah apa, buat aja. Tapi kalau kata sampai menyusahkan diri, menyusahkan anak beranak, anak isteri kita, maka yang itu tidak dibenarkan. Malahan Nabi pun tak galakkan bersedekah dalam keadaan susah. Bila Nabi pernah sebut, sebaik-baik sedekah itu ialah bersedekah dalam keadaan kaya. Maksudnya kita sedekah dalam keadaan harta kita dah ada lah. Banyak lah. Ni ada lebihan. Sedekah lah. Ada juga yang lain sebut, kata sedekah dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin tu boleh juga. Kerana apa? Nak menolak bala ataupun nak tambah supaya rezeki kita bertambah. Tapi pastikan diri kita dan juga anak isteri kita dah cukup makan. Cukup makan, pakaian dah ada, tempat tinggal dah sempurna. Okey, kalau tak sempurna pun boleh dah duduk. Tak apalah. Nak bersedekah. Tapi kalau kata dalam keadaan payah, anak isteri nak makan pun tak boleh. Mau kata kawan-kawan, boleh belanja dengan KFC lah, Starbucks lah, Pizza Hut. Mau kata anak minta, Yahudi suruh makan. Yahudi suruh makan. Padahal kedekut. Kedekut tak mau belanja makan, duk kata Yahudi lah, Israel lah, bunuh orang Palestin lah, apalah. Itu tak kena. Itu bukan kedekut tu bukan pasal nak berkok apa tak. Tapi kalau kata anak bini ni cukup makan dah, tak apalah nak belanja orang lain pun. Nak bagi kepada orang, nak bantu orang sana, bantu orang sini, tak menjadi masalah. Yang pentingnya bersederhana ketika mana kita beribadah. Nabi SAW menyebutkan hadis ini. Qalaha salasan. Nabi berkata, halakal mutanatti'un. Ada yang sebut dalam riwayat lain, halakal mutanatti'un al-mutasyaddidun. Binasalah orang yang bersusah payah, maksudnya berlebih-lebihan. At-tanattu' ni ataupun huruf tanattu'. Huruf tanattu' ni huruf yang duduk di ujung, maksudnya tertekan sungguh. Total da. Tu huruf tu. Huruf tanattu'. At-tanattu' ni maksudnya sesuatu yang sangat-sangat kita buat, kita tekan sungguh. Tekan sungguh. Jadinya dalam ibadah kita tak payahlah duk tekan sangat. Sehingga kan macam surah Fatihah pun baca biasa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul. Tak betul. Baca biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu sifat huruf kan macam tu je. Tak perlu tekan tu. Allah lebih pada Arab lagi pula. Ada yang setengah imam tu dia baca tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak betul macam tu. Dah lah jadi imam. Bubuh speaker derah pula, semua orang dengar. Adalah satu tempat tu,
Kata bila duduk saya macam mana? Itulah orang duk komplain dah. Imam tu buat baca macam tu tau. Yalah nak bunyi Arab pun tapi lebih daripada Arab lagi pula. Tak kena, tak betul. Sekadarnya aja, tak perlu duk tekan-tekan. Hak ni yang Nabi kata halakal mutanatti'un al-mutasyaddidun. Tapi lebih khusus hadis ini menyebutkan orang yang terlalu berlebih-lebihan. Cukup sekadarnya sudahlah. Ni masuk ambil ayat semayang sampai kat setengah jam. Duduk dalam bilik ayat setengah jam. Lepas tu kawan pada hendak adalah nak cerita di mana tadi sebut. Depa ni mengaji apa tak bukan kata di bidang khusus berkenaan dengan apa dengan agama, tapi bila kata baru sedar dia ni ambil ayat semayang punya lama, pergi mengaji pergi ambil semayang punya lama. Bila orang duk dak tengok buat apa dalam bilik ayat lama-lama sangat ni. Rupa-rupanya dia basuh muka ni, bila basuh muka dia pergi tengok cermin, tak mana kena ayak tak kena ayak. Oh, murid betara tu. Dia tengok tak kena ayak lagi, dia bubuh lagi pula otak ni pula tak kena. Ni wah-wah. Ni cerita wah-wah. Ambil ayat semayang pula, ambil semayang belik, tengok tak mana yang tak kena lagi, basuh lagi pula. Orang macam ni kena tolak masuk dalam kolam. Tu pun tak tahu. Ada juga yang peselam dia pun, dia duk wah-wah lagi. Ni tak kena ni. Hak ni tak boleh ni. Hak ni tasyaddud. Tanattu'. Berlebih-lebih. Cukup sekadarnya ambil faham bahawa ambil ayat semayang ni adalah amrun ta'abudi. Perintah Allah Ta'ala. Nak semayang, kena ambil ayat semayang. Jadi ambil ayat semayang sekadarnya sudah. Tak perlulah kita cek satu-satu. Basuh, Nabi kata, lebihkan sikit. Al-ghurra wa tahjil. Basuh bagi lebih sikit. Sudah, dah basuh takat tu je. Sudahlah takat tu je lah. Duk pergi belum belek pula, kena, tak kena. Tengok di selak bulu ni, janggut pula. Tengok satu-satu, bubuh ayak, tepek bagi kena. Tu bukan dia. Ni nama dia wah-wah. Dan orang macam ni Nabi kata halakal mutanatti'un al-mutasyaddidun. Sama juga halakal mutanatti'un al-mutasyaddidun ni ialah golongan yang terlalu lebih sangat. Terlalu lebih sangat buat satu benda tu cukup sekadarnya sudahlah. Janganlah duk lebih dan jangan terlalu lepas pula. Maksudnya al-ifrat wa tafrid. Maksud kata al-mutanatti'un ni yang terlalu bermudah-mudah dan terlalu syadid, terlalu kerah. Ini adalah golongan yang binasa. Nabi kata halakal mutanatti'un, binasalah orang yang kerah, orang yang terlalu ni sangat. Tak perlu sampai tara tu, buat sekadarnya saja. Sama juga kalau kata dalam perbincangan, dalam mesyuarat ke apa. Bila kata keputusan ramai dah setuju dengan A, dia duk nampak kata B, tekan juga B. Tak perlu. Cukup sekadarnya. Selagi mana perkara tersebut tak bersentuh ataupun tak merubah perkara-perkara yang qat'i, benda yang jelas kata haram, semua daripada kata halal. Kalau ada haram lah. Kita berbeza tu, hal tu kita apalah. Tapi yang di sini ni kalau kata benda-benda yang biasa. Benda-benda yang biasa. Tak boleh ni. Nak jadi imam ni, tak boleh macam tu, tak boleh. Dia buat syarat macam-macam. Contohnya. Dia tak dapat imam. Nak cari imam yang perfect. Nak cari imam yang paling sempurna. Imam ni kena macam ni, imam kena macam ni. Imam kena ada isteri lah kemudian. Seloknya berkahwin lah. Tak boleh nak bagi sempurna. Imam kena isteri 4. Teruk imam macam tu lah. Nak kena isteri 4 nak bagi sempurna. Dia pun nak bagi sempurna. Imam kena ada isteri 4. Jenuh. Imam pun lari mata. Contohnya. Tak ada imam. Contohnya kalau kata nak bagi sempurna. Sebab apa dia kata itu? Sebab nak bagi sempurna ni. Jenuh. Imam pula kena hafal 30 juzuk. Sedangkan bukan hafal 30 juzuk pun. Imam pun kan ingat semua. Kadang tu tak ingat semua. Tak, dia kena bagi 30 juzuk. Dia kena berjalan tu tunduk je. Tak boleh makan kat kedai-kedai ni. Tak boleh duduk huha-huha. Bukan malaikat. Kita bukan nak cari malaikat. Kita nak cari imam je pun. Jadi jangan duduk berlebih-lebih sangat. Cukup sekadarnya saja. Kalau kata dah memenuhi kriteria, jalan je. Tak perlu duduk berlebih-lebihan. Sama juga dalam kita nak buat perkara-perkara yang lain. Dalam mesyuarat ke, dalam ambil keputusan, cukup sekadarnya. Yang paling cantik, al-iqtisad. Al-iqtisad ni duduk di tengah-tengah. Dalam kaedah fiqh pun menyebutkan, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu ialah yang duduk di tengah-tengah. Tak perlu lebih sangat, tak perlu kurang. Duduk di tengah-tengah. Barulah Islam tu akan nampak cantik. Dan Nabi katakan perkataan ni, halakal mutanatti'un, binasalah orang yang kerah, binasalah orang yang syadid, binasalah orang yang berlebih-lebih sangat ini. Banyak kali Nabi kata qalaha salasan. Nabi kata 3 kali. Sebab apa disebutkan 3 kali ini? Betapa nak cerita kata di sini Nabi kata ni orang macam ni tak boleh kita pakai ni. Orang yang terlalu kerah. Orang yang terlalu syadid, orang yang terlalu ni tak elok. Perangai macam ni tak elok. Jadinya kalau ada orang macam ni kita nasihatkan. Kalau kata dia memang mesyuarat, dia gaduh nak pendapat dia je. Kalau dalam mesyuarat lah, khususnya kita akan nampak
Dalam mesyuarat, kiranya mesyuarat dia aja yang betul. Apa cerita hang kena ikut pendapat aku. Kok mana pun pendapat aku. Bila kata dah semua dah nampak dah, semua dah faham benda apa yang kita nak maksudkan. Keputusan dah diambil. Selesai lah. Tak perlu duk berkerah juga. Kalau kata ada perkara macam ni, kan nanti bila kata berpunca daripada sifat tanattu', sifat yang kerah, sifat yang nakkan sesuatu tu betul-betul dia nakkan yang tu bagi berjaya, luar mesyuarat dia akan jadi mesyuarat atas mesyuarat. Dia akan jadi macam tu. Luar mesyuarat sikit dia punya suara lain pula. Alah jadi porak-porak, jadi celaru. Sedangkan kita dah buat keputusan dah dalam mesyuarat kata kita tak payah nak buatlah benda ni. Oh dia kena nak buat juga. Akhirnya jadi porak-porak. Sebab itulah Nabi kata halakal mutanatti'un, binasalah orang yang berlebih-lebihan, orang yang terlalu kerah. Bila kata dalam mesyuarat dah dapat keputusan, tunduk dan juga patuh. Jangan ingkar kepada mesyuarat. Pengajaran hadis, Islam mengajar umatnya supaya tidak mengerjakan amal ibadah di luar batas seperti yang terkandung di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Buat sekadarnya. Jangan jadi seperti mana 3 sahabat yang ditegur oleh Rasulullah. Kami nak apa? Nak ibadah, tak mau kahwin. Kami nak puasa, tak mau nak berbuka. Kemudian satu lagi apa? Dia sebut kata hak kahwin. Kemudian sembahyang malam tak tidur. Kemudian berpuasa, tak buka-buka lah. Maksudnya puasa wisal. Tiap-tiap hari puasa. Siang puasa, malam beribadah lah. Puasa macam tu, puasa wisal tu makruh. Bukan haram, makruh. Tak boleh. Jadi seeloknya janganlah kita buat macam tu. Jadi Nabi letak siap-siap had dia. Kalau kata nak beribadah, buat sekadarnya. Sehingga kan Nabi tunjukkan diri dia. Aku ni Nabi. Aku ni utusan Allah. Tapi aku tetap juga berkahwin. Aku tetap juga tidur malam. Aku tetap juga berbuka. Kadang-kadang aku tinggal, kadang-kadang aku berpuasa. Sekadarnya sahaja, tak perlu berlebih-lebihan. Para cerdik pandai ulama hendaklah memperingatkan kepada ahli-ahli ibadah supaya beribadah kena pada tempatnya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadarnya saja. Kena mengajilah, ceritanya kena mengaji. Nak buat ibadah macam mana ceritanya mengaji sekadarnya. Ni kalau kata ikut nak tanattu' ni, nak syadik ni, alah tangan sikit ya, sujud bila, tekan bila, sekali jadi masalah pula. Jadi masalah. Pegang tu, doktor pun beritahu kata kalau nak guna masa sujud, kalau kata agak sakit, tak payah nak pulun lah. Tak duduk pulun. Takut kita ke depan, kita pun tak tahu. Jadi ambil keputusan di tengah-tengah, mayang duduk atas kerusi pun tak apa. Yang pentingnya, jaga kesihatan. Jaga tubuh badan kita. Hakikatnya anggota yang Allah Ta'ala beri yang kepada kita ni pinjaman je. Kita kena menanggung amanah. Allah Ta'ala akan tanya ni. Apa yang hang buat pada tubuh badan hang? Apa yang hang lakukan kepada anggota kamu? Jadi benda ni tanggungjawab kita. Buat sekadarnya. Kalau kata tak boleh, tak perlulah duk berlebih-lebihan. Jangan sampai ke peringkat nanti kita akan jumpa hadis Nabi menceritakan sahabat, ada seorang sahabiah sama zaman Zainab gantung tali di dalam masjid. Habuang kata nak ibadah. Kalau kata tak larat sangat, kami akan bergantung di tali tadi untuk semayang. Nak ibadah sungguh ni dalam Masjid Nabawi. Nabi kita tak perlulah sampai ke peringkat macam ni. Buka lah tali tu, buka. Kalau kata mengantuk, tidur. Tak perlu duduk semayang dah. Jangan sampai ke peringkat kalau kata duduk semayang, orang kata duduk lock juga, duduk pulun juga semayang, lah kali tak tahu yang dikatakan istighfar, duduk istighfar tu, istighfar lah kali mencela diri. Astaghfirullahalazim. Tapi dah mengantuk. Ni pulun nak ibadah ni. Duduk pulun ibadah, lah kali duduk mencela diri. Tu Nabi tak bagi buat. Kalau kata mengantuk, pergi tidur. Tak payah duduk pulun sangat. Sama jugalah kalau kata kita ni dah tak larat ke apa, tidurlah dulu. Kalau kata lapang sekali pun. Dia sampai ke peringkat dalam hadis Nabi sebut kata apabila datangnya makan malam, iza qaddimal asya qaddimil asya qabla al-isya. Bila mana dah mai makan malam, contohnya mai makan malam kemudian sembahyang isyak pun nak didirikan dah. Tapi duk lapang ni, makanlah dulu. Nabi kata makan dulu. Tak payahlah duk pergi sembahyang lagi. Sebab apa? Kalau kata pergi sembahyang sekali, duk teringat, ni nasi ayam ni. Aku makan pelewat ni, imam pula baca panjang. Hak duduk belakang, rasanya hak tak naik jemaah, dia sapuh habis dah. Aku ni pakai ambil bau je lah. Tak khusyuk lah. Jadi cara macam mana? Makan dulu. Nabi kata makan dulu. Iza qaddimal asya, qaddimil asya qabla al-isya. Apabila dah datang makanan, dahulukan makan malam sebelum sembahyang isyak. Pada ikut tu sembahyang isyak tu lah. Ni dah azan, dah masuk waktu dah. Dah tak apa. Biar asat dulu. Makan dulu, bagi kenyang, selesai apa semua. Kemudian semayang. Supaya semayang kita tadi tenang. Taklah kalut dengan makanan yang ada di belakang. Tu kalau kata orang yang